Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada PAS kawasan SEK yang saban tahun menganjurkan program Expo SEK Sejahtera seumpama ini. Mudah-mudahan program ini memberikan gambaran bahawa kita Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga Gerakan dan juga parti-parti sahabat kita di Sabah merupakan parti yang serius menerajui kepimpinan masyarakat dalam negara kita ini, dan kita mementingkan kepentingan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata kita. Walaupun kita tidak lagi menjadi kerajaan ataupun belum lagi menjadi kerajaan. Tidak lagi menjadi kerajaan karena sebelum ini kita kerajaan. Belum lagi menjadi kerajaan karena insya-Allah bagaimana yang Berhormat Datuk Wan Saiful sebut tadi, insya-Allah kita akan kembali menjadi kerajaan dalam pentadbiran kerajaan persekutuan. Cuma sebagai Setiausaha Agung, sedikit pandangan, bukanlah teguran kepada penganjur. Panggil sangat Setiausaha Agung. Ada teguran. Kita Perikatan Nasional adalah gabungan parti-parti yang terdiri daripada PAS, Bersatu, Gerakan dan juga parti di Sabah SAPP. Dulu ada STAR, sekarang ni tak lagi. Jadi menunjukkan bahawa dalam Perikatan Nasional ni kita ada banyak parti. Tapi bila saya mari ke Sungai Pau SEK ini, ada bendera PAS dengan Perikatan Nasional saja. Kalau kita ramai, tunjuk kita ramai. Jangan tunjuk kita sikit. Bukan PAS saja dalam Perikatan Nasional, tunjuk. Ustaz Suki, mulai esok cari bendera Bersatu, cari bendera Gerakan. Kita ada kerja besar lagi lepas ini. Kita nak ramai penyokong-penyokong dan juga pendukung-pendukung kita. Bagaimana Tok Guru Presiden kata, pilihan raya dengan perang ni sama saja. Cuma bezanya perang musuh lari. Pilihan raya musuh mari. Jadi kalau kita sama-sama kita kena perkukuhkan perpaduan dan juga solidariti antara kita. Kita nak musuh mari kepada kita dengan segala kerja buat kita yang cukup baik, yang boleh membuka mata semua orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya juga mewakili, kebetulannya saya adalah penolong Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Saya diminta untuk menyampaikan salam takzim daripada Setiausaha Agung Perikatan Nasional kita yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang tidak dapat hadir dalam program kita pada malam ini kerana ada satu program besar juga di Kuala Lumpur, yang mana saya pun terpaksa balik juga pagi esok awal-awal untuk program bersama dengan masyarakat Cina yang akan merayakan Tahun Baru Cina, Tahun Arnab besok. Jadi beliau menyampaikan salam kepada orang-orang SEK dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen SEK dan juga Yang Berhormat Datuk Wan Saiful sekejap tadi, dalam tempoh 2 bulan yang lalu, iaitu 19 hari bulan 11 tahun 2022, telah berlaku satu lagi peristiwa yang cukup penting dalam sejarah politik negara kita. Selepas PRU ke-14 tahun 2018, berlaku satu perubahan landscape politik dalam negara kita, di mana Kerajaan Barisan Nasional yang memerintah hampir ataupun lebih 50 tahun dalam negara kita sejak merdeka telah jatuh dimenangi oleh Pakatan Harapan. Mereka menjadi kerajaan, mengambil alih kerajaan bukan saja di beberapa negeri tapi di peringkat persekutuan. Kita PAS yang bertanding secara solo dalam pilihan raya tahun 2018 hanya mendapat 18 kerusi sahaja. Pada masa itu Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan. Itu satu perubahan yang cukup besar
yang berlaku dalam negara kita tahun 2018, PRU14. Tetapi alhamdulillah, setelah pentadbiran PH berlangsung selama 22 bulan dengan perancangan yang biasa saja yang kita buat. Perancangan biasa di kalangan parti politik. Setengah-setengah parti politik dia marah apabila parti pembangkang nak jatuhkan dia. Nak marah apa? Kerja kerajaan memerintah. Kerja pembangkang cuba untuk menjadi pemerintah. Sama aja. Nak jadi pemerintah, kita kena jatuhkan kerajaan yang memerintah. Itu yang dibuat oleh kita. Apabila PAS bersama dengan Parti Bersatu yang sanggup keluar daripada PH kerana tak sanggup berada di bawah pentadbiran kerajaan PH yang memang tidak sesuai sangat, digabung dengan parti daripada Barisan Nasional pada bulan 3 tahun 2020. Inilah sebenarnya wawasan 2020. Kita menjatuhkan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan. Jadi itu telah kita lakukan. Sekarang ini berlaku pula perkara-perkara yang amat ditakuti oleh Pakatan Harapan sekali lagi. Lim Kit Siang meramalkan Anwar akan tumbang dalam tempoh setahun. Lim Kit Siang kata. Ini bukan kita kata ni. Apa tandanya, apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Pakatan Harapan tidak yakin dia akan terus menjadi kerajaan selama satu penggal. Itu masalah dia lah. Walaupun Lim Kit Siang menafikan, dia kata dia tak kata macam tu. Tapi dia kata menteri-menteri PH termasuk Anwar sendiri kena sedar bahawa ada usaha-usaha untuk menggugat dan menjatuhkan kerajaan PH ini. Kerajaan PH, kerajaan Pakatan Harapan. Tapi saya dengar Ustaz Tamizi dan juga Wabi Datuk Wan Saiful kata kerajaan ini kerajaan pembohong. PH ini kerajaan pembohong hangit. Bukan kerajaan Pakatan Harapan saja, pembohong hangit. Tak perlu saya ulas banyaklah. Kenapa kita nak kata parti-parti yang ada dalam kerajaan sekarang ini kerajaan pembohong. Sama ada parti-parti itu daripada PH sendiri maupun parti-parti daripada UMNO. Orang di Kelantan dia panggil UMNO, bukan UMNO, UMNO. Dia ajar betul. UMNO ni. Kita nampak bagaimana pembohongan demi pembohongan yang dibuat oleh pemimpin mereka sebelum pilihan raya. Sama ada pemimpin UMNO Barisan Nasional maupun pemimpin Pakatan Harapan sendiri. Siapa yang kata no DAP, no Anwar di depan penyokong-penyokong mereka, di dalam PAU mereka, tak lain dan tidak bukan pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Tapi di Kelantan, di negeri saya duduk tu, dia kata betul sungguh, no Anwar ni, no Anwar Musa. Bukan no Anwar Ibrahim, no Anwar Musa. Dia pecat Anwar Musa. Dia tak bagi Anwar Musa jadi calon di kawasan Ketereh yang Anwar Musa wakili. Begitu juga di Arau, tak bagi Datuk Seri Syahidan jadi calon. Di Padang Besar, di Maran Pahang dan banyak lagi kawasan-kawasan dia tak bagi pemimpin-pemimpin mereka yang boleh memenangkan mereka untuk jadi calon. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah perancangan pemimpin UMNO sendiri. Sebenarnya dia nak beri kemenangan ini kepada PH. Dia nak mewujudkan jajaran baru. PH menang banyak, dia menang sikit tak apa. Tapi malang bagi UMNO Barisan Nasional. Kerusi itu tak pergi kepada PH. Sebaliknya kerusi itu mari kepada kita, Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Itulah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, yakni musuh-musuh Allah merancang. Allah juga merancang. Perancangan Allah
adalah lebih baik daripada segala perancangan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tadi disebut oleh Yang Berhormat Datuk Wan Saiful dan juga Yang Berhormat Ustaz Mat Tarmizi bagaimana kemenangan-kemenangan yang diperolehi oleh Perikatan Nasional dalam PRU 15, khususnya di peringkat Parlimen di Malaysia, 222 kursi Parlimen yang dipertandingkan. Sedar atau tak sedar tuan-tuan, PRU 15 telah mewujudkan sebanyak 7 negeri bebas Barisan Nasional UMNO. Maknanya apa tuan-tuan? 7 negeri di Malaysia ni, 1 kursi UMNO Barisan Nasional pun tak ada. Bermula daripada Perlis, 3 kawasan Parlimen, PAS menang 2, Bersatu menang 1. 3 sapu habis, 100%. Di Kedah, 15 kursi Parlimen, 14 kursi Parlimen dimenangi oleh Perikatan Nasional. 1 tak dimenangi oleh Perikatan Nasional, tapi tidak juga dimenangi oleh Barisan Nasional. Dimenangi oleh PH. Itu pun 1000 lebih je. Kita di mana-mana, semua tempat di Kedah ni berpuluh ataupun berbelah ribu dimenangi oleh kita. Pergi ke Kelantan, 14 kursi Parlimen, sapu bersih, UMNO 1 pun tak ada. Pergi Terengganu, tak ada juga. Pergi ke Selangor, tak ada juga. PRU 14, dia menang beberapa kerusi, tapi akhirnya hanya 1 kerusi saja. Tanjung Karang. Tanjung Karang pun kalah. Kosong di Selangor. Kemudian pergi ke negeri Melaka. 1 kerusi daripada 6 kerusi Parlimen. PAS menang 2, PH menang 4 kerusi. 7 kerusi tuan-tuan. Yang tidak ada 1 kerusi pun. Orang panggil nak buat ubat pun tak boleh. Tak ada UMNO ni. Tak ada Barisan Nasional. Kalau UMNO Barisan Nasional ni, macam Sirih Pinang nak buat ubat, tak ada benda nak boleh buat ubat. Jadi inilah perancangan Allah yang telah ditunjukkan melalui proses pilihan raya di Malaysia. PRU 14 baru-baru ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kalau kita melihat di seluruh Malaysia, PRU 15 baru-baru ini telah menunjukkan pengundi di seluruh Malaysia berjumlah lebih daripada 21 juta orang pengundi. 21 juta orang pengundi yang layak mengundi, termasuk 18 tahun, termasuk kali pertama dan sebagainya. Tetapi yang keluar mengundi 15.5 juta. 15,5 juta keluar mengundi daripada 21 juta lebih ni. Ni saya nak beritahu tuan-tuan ni, yang menyokong Perikatan Nasional daripada 15 juta ni 4.7 juta. Dekat-dekat dengan 5 juta yang menyokong Perikatan Nasional. Sebanyak 33% daripada 15 juta tu sokong Perikatan Nasional. Yang menyokong PH sebanyak 5.9 juta. Lebih kurang 37%. Lebih tinggi sikit daripada kita. Yang menyokong Barisan Nasional 3.5 juta. 13.5% sahaja. Ini saja yang menyokong BN. 3 kelompok yang terbesar ni. Kita 33%, PH 37%, UMNO 13.5% saja. Itu seluruh Malaysia. Ditengok pula negeri Kedah. Negeri Kedah ni mengikut rekod SPR ada sebanyak 1.5 juta lebih pengundi. 1 juta lebih, 1,5 juta lebih yang diperolehi oleh Perikatan Nasional 664,620 bersamaan 42% daripada 1.5 juta ni. PH menang 281,000, lebih kurang 17 atau 18%. Barisan Nasional 235,000, lagi kurang daripada PH, iaitu sebanyak 14.9% atau 15%. Jadi ini gambaran. Saya ada rekod
setiap kawasan-kawasan parlimen yang kita menangi, ada yang mendapat majoriti lebih daripada 30,000, Jerai 33, Pendang 31, mana lagi? Kuala Kedah 28, Baling 29, Asik kita 21. Ni benda-benda yang tak pernah kita jangka. Sebagaimana Datuk Wan Saiful sebut dulu. Tadi kita rasa bimbang juga. Anak-anak muda kita ni sama ada nak sokong kita ke ataupun nak sokong pihak lain. Tetapi alhamdulillah di seluruh negara, bukan saja di Kedah, seluruh negara, kita melihat kebangkitan anak-anak muda dengan kesedaran dan juga pendidikan yang tinggi mereka ada. Mereka memberikan undi kepada parti yang mempunyai rekod yang bersih, yang mempunyai integriti, yang tidak mempunyai kes-kes jenayah dan sebagainya. Inilah punca. Bukan kerana gelombang hijau yang ditakuti oleh DAP. Saya sebut kepada kawan-kawan dalam PH, ada lagi kawan-kawan kita pun. Apa yang DAP takut sangat dengan PAS? Bukankah satu masa dulu kita bersama? Adakah semasa kita berada dalam Pakatan Rakyat bersama dengan DAP dan juga PKR, adakah kita bersikap macam Taliban? Adakah kita bersikap ekstrim? Tak ada. Kita lebih toleransi daripada orang lain. Negeri-negeri yang kita menang, rakyat bukan Islam, bukan Melayu boleh tengok bagaimana pentadbiran, keadilan, kebahagiaan, kebajikan yang dibawa oleh kerajaan yang dipimpin oleh kita. Termasuklah di Kedah PAS pada tahun 2008 dulu, kemudian diikuti dengan penggal ini, kita boleh tengok. Tapi inilah tuan-tuan yang sengaja dibawa oleh kumpulan ini supaya imej Perikatan Nasional, imej PAS ini dilihat begitu buruk, supaya rakyat akan takut. Bukan saja DAP yang membawa kononnya PAS ni serupa dengan Taliban. Pemimpin UMNO sendiri pun, kami mendapat maklum daripada pimpinan Parti Bukan Melayu. Dia kata pemimpin UMNO sendiri bagi amaran kepada mereka, tak takutkah kamu kepada PAS? Bila PAS dapat 43 kerusi, parti tunggal yang terbesar dapat undi 43. Kita lebih tinggi daripada DAP. Adakah kamu tak takut PAS ni jadi Taliban? Dikeluarkan kenyataan mulut pemimpin UMNO Barisan Nasional. Padahal Penyatuan Ummah, Muafakat Nasional yang kita gagaskan bersama dengan UMNO pada tahun 2019, kalau tidak kerana kita PAS bersama bersatu dan sebahagian daripada pimpinan PKR yang keluar daripada PH, UMNO kita tak tahu. Baru ni boleh 26 kursi, tinggal berapa kursi kalau tidak diselamatkan oleh kita PAS dan juga bersatu. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjuangan PAS bersama dengan bersatu di dalam Perikatan Nasional cukup jelas. Kita membawa agenda besar penyatuan ummah antara orang Melayu, orang Islam, orang Bumiputera dan juga bukan Melayu yang tidak ekstrim. Itu konsep penyatuan ummah kita. Oleh sebab itulah, sebelum PRU 15 baru-baru ini, Tok Guru Presiden kita, pimpinan kita cuba bertemu dengan pemimpin UMNO. Marilah bersama kita PAS bersatu UMNO, kita menempuh PRU 15. Insya-Allah kita boleh memegang tampuk pemerintahan negara kita ini, mewakili golongan majoriti dalam negara kita ini. Kalau sebut orang Melayu, dia kata rasis, perkauman. Majoriti pengundi dalam Malaysia ni orang apa? Orang Melayu Islam lah. Kalau ada penyatuan 3 parti Melayu Islam ini, sudah tentu kita dapat memastikan kelangsungan agenda bangsa dan agama kita dalam negara kita ini. Tapi apa yang dibuat oleh pemimpin UMNO, dia bagi tahu kepada kita PAS,
Kalau nak bersama dengan UMNO, tinggalkan bersatu. Tinggalkan bersatu. Mufaraqah, dia kata. Cerai bersatu kalau dalam perkahwinan. Tapi Tok Guru Presiden kita dengan tegas mengatakan bahawa apa guna kita nak penyatuan ummah kalau nak bersama dengan kamu kena gugurkan kawan kita yang sudah ada yang mahu kepada penyatuan ummah. Maka atas dasar inilah, ni saya nak cerita betul-betul. Saya sebagai Setiausaha Agung, saya terlibat tahu benda ini. UMNO malahan menawarkan kepada PAS sebanyak 40 kerusi yang boleh menang, kata dia, kalau kita meninggalkan bersatu. Alhamdulillah, dengan tegas pemimpin kita kata, kerusi bukan apa yang kita mahu, yang menjadi taruhan kita. Tetapi penyatuan ummah itu adalah yang paling penting. Kita tak ambil 40 kerusi yang ditawarkan oleh UMNO secara bersyarat. Kita kena tinggalkan bersatu. Kita teruskan perjuangan bersama Perikatan Nasional, bersama dengan rakan-rakan kita yang lain, termasuk NGO dan sebagainya. Alhamdulillah, daripada 40 kerusi yang ditawarkan oleh UMNO, yang sebenarnya belum tentu boleh menang lagi, kita telah mencapai kemenangan bersama Perikatan Nasional 43 kerusi, menjadi parti tunggal yang terbesar di Malaysia sekarang ini. Dari segi peratusnya, hampir 110% kita menang. Kita target 40 kerusi, kita dapat 43 kerusi bersama dengan bersatu. Mulanya 30 kerusi, menang Padang Serai 31. Kita ada 74 kerusi. Jadi itu benda yang dibuat oleh mereka. Akhirnya orang panggil strategi makan tuan. UMNO sejarah paling buruk rekod pilihan raya mereka. Mereka hanya mendapat 26 kerusi. Bayangkanlah tuan-tuan, 26 kerusi. 26 kerusi parlimen seluruh negara termasuk Sabah. 26 kerusi. Campur MCA 2, MIC 1, PBRS 1, bolehlah 30 kerusi. 30 ni sama naik dengan parti PKR. PKR pun 30 juga. DAP lebih besar lagi daripada PKR dalam PH. Jadi kalau orang tanya siapa menguasai PH, sebenarnya bukan Anwar Ibrahim. Yang menguasai PH adalah DAP dengan kerusi paling banyak 41 kerusi. Alhamdulillah kita menang dengan rekod-rekod yang ada. Tetapi apabila kita menang, peringkat awal sokongan telah ada kepada pemimpin kita, pemimpin Perikatan Nasional, untuk menjadi Perdana Menteri. Kita sudah ada 115 kerusi yang menyokong kita. Tetapi malangnya, satu perkara yang tidak dijangka juga berlaku. Perkiraan pihak-pihak tertentu sudah semestinya lah menyebabkan kemenangan ataupun kuasa yang sepatutnya diserahkan kepada kita telah kembali ataupun pergi ke tangan orang lain. Oleh sebab itulah saya membacakan ayat di dalam ayat 27 surah Al-Fatah tadi, yang mana seringkali disebutkan oleh Yang Berhormat Tok Guru Presiden kita, di mana ayat ini betul-betul berlaku seumpama apa yang berlaku lepas PRU15. Pada tahun ke-6 Hijrah, zaman Rasulullah dulu, pada satu hari Rasulullah bermimpi. Rasulullah tidur malam, dia bermimpi bahawa pada tahun itu, walaupun dalam keadaan Mekah diperintah oleh kaum musyrikin, Nabi bermimpi dia boleh pergi buat umrah. Lalu dia beritahu kepada sahabat-sahabat dia, aku bermimpi tahun ni kita boleh pergi umrah. Maka gembiralah sahabat-sahabat ni, lama tak pergi umrah ni, kita boleh pergi umrah. Ini mimpi Nabi, alamat daripada Nabi. Tiba-tiba terima berita bahawa orang musyrikin akan berperang dengan orang Islam kalau orang Islam pergi ke Mekah juga pada tahun itu. Maka Rasulullah dalam keadaan yang strategi tertentu beritahu kepada sahabat-sahabat dia, kita tangguh dulu tahun ni, jangan pergi lagi.
Jangan pergi lagi tahun ni. Kerana kalau kita pergi mungkin bahaya lebih besar kepada Islam. Bukan kepada kita, kepada Islam. Maka sahabat-sahabat, ada beberapa orang lah, tertanya-tanya. Macam mana mimpi Nabi pun tak betul. Biasanya Nabi dia bermimpi, itu adalah wahyu. Tapi tiba-tiba dia kata, Nabi mimpi boleh pergi Mekah. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh pergi Mekah. Maka turunlah ayat 27 surah Al-Fatah ni. Allah menyatakan bahawa diterangkan yang bermaksud memang Allah akan membuktikan mimpi Nabi ini benar akan berlaku. Termasuk nak pergi umrah pergi umrah di Mekah. Sebab kata ulama, mimpi itu tak menyatakan nak pergi tahun tu ke tahun depan. Tahun ke-6 Hijrah ke tahun selepas daripada itu. Maka bila berlaku keadaan tegang ni, itulah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang menetapkan syarat-syarat. Orang musyrikin pun dia takut juga supaya PH. Dia takut supaya PH juga. Walaupun dia gertak nak serang Islam, tapi dia takut. Bila Nabi kata, okey, tak boleh pergi tahun ni, buat perjanjian. Perjanjiannya tahun depan kita boleh pergi. Tahun depan boleh pergi. Syarat-syarat, antara syarat-syaratnya. Akhirnya musyrikin Mekah ni setuju. Maka sahabat-sahabat dan juga Rasulullah boleh pergi buat umrah pada tahun selepas daripada itu. Dan ayat ini juga menyatakan bahawa benda yang dibuat dan dilaksana ataupun yang berlaku itu Allah lebih mengetahui daripada kita. Oleh sebab itulah Allah mengatakan bahawa sebenarnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman ini ada hikmahnya. Di mana hikmah dalam isu ini, lepas tahun 7 Rasulullah dan sahabat pergi umrah, tahun ke-8 Hijrah, 10 Ramadan, tahun 8 Hijrah, berlakunya pembukaan negeri Mekah, Fathu Makkah, di mana orang Islam dapat menguasai Mekah itu sendiri. Jadi tuan-tuan, PRU15 kita boleh 115 kerusi. Patutnya 112 dah cukup dah untuk kita jadi Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan. Allah menangguhkan kemenangan kita. Ambil pengajaran daripada ayat ini. Pasti Allah lebih tahu apa yang akan berlaku. Kalau kita jadi kerajaan, Allah menangguhkan, insya-Allah Allah menangguhkan kemenangan kita. Kami tahu, kami ahli-ahli parlimen, lebih-lebih lagi pimpinan-pimpinan tertinggi parti-parti, kita masih berhubung dengan pimpinan parti-parti yang ada di dalam kerajaan PA sekarang ni, kerajaan pembohong hangit ni. Ada beritahu kepada kita bahawa kerajaan ini tidak ada consultation. Kerajaan ini adalah kerajaan apa kok Melayu? One man show. Datuk Wan ngaji England. One man show ni kerajaan seorang-seorang dia. Tak ada Perdana Menteri, lepas kabinet Perdana Menteri beri kenyataan media seorang-seorang dia. Bukan menteri-menteri. Kalau zaman Tan Sri Muhyiddin, malah zaman Ismail Sabri, bila urusan telur, Menteri Pertanian. Urusan elektrik, saya. Urusan pendidikan, Datuk Radhi Jidin. Menteri-menteri diberi peranan. Tapi ini semua Abang Nun seorang buat. Bang Nun, orang Penang panggil Bang Nun. Bang Nun habis ambil ke dia. Habis ambil ke dia. Jadi betul macam Datuk Wan Saiful sebut tadi. Orang suruh jadi kerajaan, dia nak jadi pembangkang. Dia macam ada berlaku peristiwa di beberapa tempat. Dia ada pegawai polis orang tu, dia suka naik motor. Dia jadi ketua trafik, dia suka bawa motor trafik ni. Ketua dia kata, hang ni aku suruh jadi pegawai, nak jadi mata-mata. Nak jadi mata-mata, buat motor trafik ni macam tu lah. Dia ni tak ubah macam parti pembangkang walaupun duduk dalam kerajaan. Dia cuba memberi alasan apa yang mereka kata sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya, Rafizi Ramli kata, kalau kita jadi kerajaan lepas PRU15, orang pertama yang kami akan kejar dan kepung adalah Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM.
kita bertanya dalam parlimen dan juga di luar parlimen, kenapa tak siasat Azam Baki yang kamu kata melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya? Tak buat. Begitu juga banyak perkara-perkara. Malahan dia jawab, itu masa kempen pilihan raya. Kepala tuk dia. Nah, inilah kerajaan pembohong hangit ni. Tak kira lah yang turun minyak tu. Memang turun sungguh minyak. Turun daripada tangki itu masuk dalam pam minyak. Tak, turun daripada lori. Turunlah minyak. Lain tak turun. Telur, ambil telur daripada India. Kementerian saya dulu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, mengendalikan ni charge elektrik. Masa saya dulu, kerajaan kena bayar 5.8 bilion, 5,800 juta untuk melindungi ataupun membayar supaya rakyat tak kena bayar subsidi yang tinggi. Tapi kerajaan PH mengenepi, dia kata dia tak naikkan kadar tarif elektrik, tapi dia telah naikkan tarif elektrik kepada industri-industri yang ada kaitan dengan rakyat sebanyak 40%. Kita nanti tengoklah harga besi akan naik, harga simen akan naik, harga macam-macam akan naik kerana dia telah mengenakan tarif elektrik yang cukup tinggi kepada industri dan juga komersial. Ni pandai mengetah apa ni? Dia pandai dengan kata-kata dia. Ini baru-baru ni Malaysia Madani. Kita dengarlah zaman kita dulu, dia dalam ABIM, dia bersama PAS tu. Keterampilan. Macam-macam. Bahasa dia tu, tak tahulah. Itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Bila ditanya oleh pemerintah apa komen ni, sebab dia pergi masa Anwar bagi ucapan amanat ni. Dia kata, saya ragulah pegawai-pegawai faham ke tak istilah-istilah. Nak faham tu, faham ke tidak? Nak buat tu tak tahu lah. Sekarang ni pun Datuk Saiful, saya sembang dengan dia, KSU pun banyak dipecat lah kita kira. Salah seorang pegawai tinggi, orang Kedah juga, nama Datuk Seri Asri Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Saya jumpa dia baru ni sebab saya baik dengan dia. Dia kata, ya Berhormat, kerja saya sekarang ni pagi pukul 7.15 pagi saya masuk punch card. Lepas tu saya keluar ikut nak pergi mana pun. Meja pun tak ada di JPA, di dalam kolam dia panggil. Itu penjawat awam yang nombor 3 tertinggi selepas Ketua Setiausaha Negara, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Orang yang ketiga masuk dalam kolam. Banyak ketua setiausaha ditukar dan sebagainya. Tak tahu apa yang nak dibawa oleh kerajaan PH ini. Kita tak tahu. Tapi yang dia buat sekarang ni, dia menimbulkan keraguan kepada rakyat. Ini yang kita nak pesan kepada rakyat. Dia buat tomahan kononnya PAS mendapat dana pilihan raya daripada syarikat judi. Mudah dia kata. Dia ingat orang nak percaya sangat kepada kata-kata seumpama itu. PAS dapat dana daripada syarikat judi. Kita cabar dia. Beritahu syarikat mana yang dikatakan syarikat judi yang bagi duit kepada PAS. Bila dia jawab, saya buat kenyataan sebagai Siasat Agung, dia kata, Taqiyuddin jangan gopoh. Saya ada fail. Memanglah hang ada fail. Kalau tak ada fail jadi Perdana Menteri apa? Keluarkanlah fail tu. Masuk parlimen. Ahli-ahli parlimen kita persoal. Dia kata, saya membayangkan PAS dapat dana syarikat judi. Tengok perkataan dia. Saya membayangkan. Bayang apa tak tahu. Bila kita tekan lagi, dia kata, boleh jadi PAS tak kot. Tapi kawan-kawan dia lain, dia nak kata kat bersatu pula. Tapi tak boleh bukti. Tak boleh bukti. Jadi dalam parlimen baru ni, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah sebagai Ketua Pembangkang telah mencabar dia supaya dia ni jadi seorang Perdana Menteri, bukan jadi Ketua Pembangkang lagi. Datuk Hamzah kata, kamu adalah Perdana Menteri sekarang ni, saya Ketua Pembangkang. Jangan bertindak macam Ketua Pembangkang. Asyik nak saman orang. Menteri Besar Kedah dah kena saman, Suruhjaya PAS Perak kena saman.
Ahli Parlimen Kuala Terengganu kena saman kerana kata kepada dia. Tan Sri Muhyiddin kena saman. Tan Sri Muhyiddin kata, kita ni adalah pemimpin awam, pemimpin masyarakat. Bila kita bercakap, kita memberikan gambaran pendedahan politik. Kamu sebagai orang politik, jawablah atas pentas politik. Ni nak heret pergi ke mahkamah. Dia sebagai Perdana Menteri, tak apa. Saya pun dah boleh, mula dah lesen lawyer. InsyaAllah saya akan turun ramai-ramai dengan lawyer PAS, lawyer ni bersatu. Kita akan penuhkan mahkamah untuk kita nak soal dia. Dia saman orang, dia kena hadir mahkamah. Dia sebagai saksi utama, sebagai plaintiff. Kita tengok, kita akan itu dia di mahkamah. Tak apa, kita tengok. Datuk Seri Sanusi sebut dia ni seorang banduan. Memang dia seorang banduan. Memang seorang banduan. Kalau tuan-tuan baca satu rencana yang dibuat oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad. Tun Hamid Mohamad kata walaupun seseorang banduan mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong atau raja-raja kalau di negeri ini, kedudukan kesalahan atau sabitan kes itu kekal sebagai rekod. Rekod tetap rekod. Rekod tetap rekod. Cumanya lepas satu masa dia boleh bertanding semula sebagai calon pilihan raya. Tapi rekod tetap ada. Semua orang tahu. Orang-orang yang agak dewasa ni tahu. Kita mengikuti kes liwat 1, liwat 2, kes rasuah dia dan sebagainya. Hakim-hakim di mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Persekutuan, mengatakan bukti-bukti DNA ataupun saintifik menunjukkan berlakunya kes itu. Saya nak sebut pun malu. Bukti saintifik DNA menunjukkan air mani dia tu berada di dalam lubang punggung orang yang menjadi mangsa. Apa lagi nak? Tak apalah dia bangkit di mahkamah, kita akan congkir balik kes ini. Takkan hakim ni tak betul. Hakim mahkamah paling tinggi. Ya, saya lawyer, saya tahulah. Kita ada jurnal. Saya ingat satu kali di pilihan raya kecil di Sandakan, saya menyebutkan perkataan ini, adakah kita nak ataupun mahukan seorang bekas banduan jadi Perdana Menteri? Saya dibuat report kata seluruh negara. Polis panggil saya untuk ambil statement. Saya bawa 3 jilid rekod mahkamah. 1 mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, 1 mahkamah persekutuan. Inspektor polis tu tanya, ya Muhammad bawa apa ni? Kalau tuan nak ambil apa dia tu? Kes anu. Ni dia dapati bersalah ni, ada jurnal undang-undang. Polis kata tak payah. Tak payah, kira settle lah. Settle, tak ada apa-apa. Ini kes. Bila dia pergi mahkamah, dia tidak membela diri dia bahawa dia tak buat perkara itu. Hanya dia kata konspirasi. Konspirasi politik nak menjatuhkan dia. Hang kena tuduh liwat. Jawablah, aku tak buat liwat tu. Orang lain pendakwa raya buktikan dia buat. Kita kena nafikan benda tu. Dia tak nafikan. Dia bagi keterangan yang pendakwa raya tak boleh soal dia daripada kandang orang salah, bukan kandang saksi. Banyak bendanya. Tapi inilah Ya Berhormat Datuk Seri Hamzah masa persidangan Parlimen 19 hari bulan 12 baru ini keluarkan satu laporan daripada agensi media daripada negara Itali yang menyebutkan bahawa seorang pengamal homoseksual menjadi Perdana Menteri di sebuah negara Islam iaitu di Malaysia. Datuk Hamzah kata ini dilaporkan agensi luar negara di Itali, berperkara di Itali. Oh, marahlah pokok dia, marah bangun. Datuk Hamzah kata nanti dulu. Nanti saya nak sebut. Saya tak mahu orang kata begini kepada Perdana Menteri kita. Jadi kita nak minta Perdana Menteri samanlah surat khabar ni. Jangan jadi jago kampung duk saman orang-orang rakyat biasa ni. Saman agensi ni. Tapi sampai kesuk dia tak jawab pun. Dia tak jawab pun mengenai perkara ni. Jadi inilah kerajaan yang ada sekarang ni. Malahan
saya nak beritahulah kepada tuan-tuan ahli-ahli Perikatan Nasional bahawa sebenar-benarnya Perdana Menteri ini masih lagi berusaha untuk mendapat sokongan daripada kita. Saya sebut dalam parlimen. Saya kata walaupun kami cuba ditawarkan khususnya PAS jawatan timbalan Perdana Menteri dan juga beberapa jawatan menteri kabinet dan juga satu lagi sanggup membayar segala perbelanjaan pilihan raya yang dikeluarkan oleh PAS kalau PAS bersetuju menyertai kerajaan yang mereka pimpin. Saya buat beritahu itu. Saya tengok masa saya sebut tu Zaid Midi bisik dengan Anwar. Anwar begitu ya. Dia kata tak tahu. Sebenarnya ini kita ada bukti. Kalau tak ada bukti kita tak bercakap. Ya, tapi alhamdulillah kita di bawah Perikatan Nasional kita mempunyai prinsip perjuangan bahawa kalau sekiranya kita diberikan mandat yang sah, bahawa kita akan bersama-sama memimpin kerajaan. Kita telah nyatakan kepada rakyat, kepada pengundi kita tidak akan bekerjasama dengan PS, khususnya DAP. Kita tidak akan terima walaupun ditawarkan. Biarlah kita menjadi pembangkang yang berkesan, pembangkang yang membawa cita rasa dan juga rasa hati rakyat jelata. Kesusahan rakyat kita akan bawa ke parlimen. Kita akan mengadakan semak dan imbang kepada menteri-menteri PS satu demi satu, daripada Perdana Menteri sampai ke menteri-menteri yang lain. Kita akan mainkan peranan kita. Tak apa, kita tunggu. Kerana sahabat tunggu tak pergi umrah. Kita tunggu, insya-Allah kita jadi pembangkang dulu, insya-Allah. Orang putih kata rightly or wrongly we shall come back. Sama ada secara lagu mana pun kita akan kembali menjadi kerajaan, insya-Allah. Kerana apa? Salah satu lagi. Kerana Perikatan Nasional mendapat undi yang jauh lebih banyak daripada Pakatan Harapan, daripada kumpulan majoriti pengundi. Majoriti pengundi ni orang Melayu lah. Mereka dapat lebih kurang 11% saja daripada pengundi Melayu. Yang lebih itu adalah kepada Perikatan Nasional. Maknanya orang Melayu, orang Islam yang menjadi majoriti rakyat dalam negara kita ini memberi mandat kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Jadi kita yakin, insya-Allah, dengan usaha kita, dengan doa kita, tawakal kita, pertolongan Allah kepada kita, insya-Allah kita akan kembali mendapat kuasa di dalam negara kita. Kita nak beritahu kepada PS, jangan duk susah hati, jangan duk marahlah. Memang kerja kita untuk menjatuhkan kerajaan. Kita pembangkang. Kalau pembangkang duk main sokong kerajaan, tak saya jadi pembangkang. Pembangkang pondan main. Ya. Kita akan pastikan kita akan dapat kuasa sebab hak sebenarnya pada asalnya adalah hak kita sebagai kerajaan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebutkan buat perkara yang terakhirnya ialah bagaimana disebut oleh Yang Berhormat Datuk Wan Saiful tadi, kita ada lagi urusan yang belum selesai. Kita ada 6 negeri lagi yang belum mengadakan pilihan raya negeri, termasuklah Kedah ni sendiri. Kita ada 36 kerusi di Kedah, 36 kerusi DUN, termasuklah Belantik dan juga Jeneri. Berdasarkan kepada pencapaian kita dalam kerusi parlimen, insya-Allah kita boleh menang. Tapi jangan kita duduk saja tak buat kerja. Kena buat kerja. Di peringkat parti kita telah menetapkan negeri-negeri yang tidak perlu mengadakan pilihan raya akan membantu negeri yang akan berdepan dengan pilihan raya. Termasuklah negeri Kedah ni. Mungkin Presiden akan umumkan ataupun pengurusi PN akan umumkan negeri-negeri mana nak bantu negeri mana tu akan diumumkan selepas pada ini. Tapi kita telah bincang. Kerana kita mahu kita membuktikan bahawa cita rasa dan kemahuan rakyat sebenarnya kepada Perikatan Nasional. Termasuk negeri-negeri yang sekarang ini ditadbir, diperintah oleh PH. Pulau Pinang, kalaupun tak boleh rampas, kita boleh menambahkan kerusi kita.
PAS hanya ada satu kerusi di DUN Pulau Pinang. Kerusi parlimen banyak daripada kerusi DUN. Kerusi parlimen ada 2, Kepala Batas dengan Matampo, tapi di DUN hanya penaga. Di Kedah kita hanya ada 15 kerusi saja. Kita rasa, kita yakin dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT, kita boleh menang lebih daripada separuh bersama dengan bersatu. Begitu juga di Kelantan, Terengganu tu, kita harap insya-Allah lah. Di Selangor, walaupun negeri yang PH kuat diterajui oleh PKR dengan kemenangan di dalam pilihan raya peringkat parlimen, banyak kerusi-kerusi dimenangi oleh PAS dan juga Bersatu. Kita yakin perubahan akan berlaku. Tapi dengan syarat kita kena buat kerja. Jangan kita duduk diam, cula-cula kena jalan, program kebajikan kena jalan. Kita tunjukkan kita sebagai kerajaan yang prihatin. Kerajaan bersih, stabil, best. Bersih, stabil, BEST, best. Kita nak bawa satu slogan ini. Dan inilah yang menjadi tarikan kepada rakyat. Sebagaimana Wabi Ustaz Tamizi sebut tadi, kalau dalam peringkat parlimen pun kemenangan dibelantik 11,000, dibelantik 10,000, di Jeneri 11,000, takkanlah nak berubah. Kalaupun kurang, takkan nak kurang habis. Dah. Inilah yang kita sebut bahawa walau apa pun dia bawa, pihak kerajaan pembohong hangit ni bawa. Dia kata kita ni Taliban ke, dia kata gelombang hijau ke, dia kata duit judi dan sebagainya. Saya dan kita yakin dan percaya rakyat tidak akan mudah-mudah terima. Rakyat juga melihat bagaimana agenda-agenda DAP sekarang ini sedang diterapkan secara tidak langsung. Aspek perumahan, Menteri DAP Nga Komeng, dia kata dia akan bawa masuk ke Malaysia ini Lembaga Perumahan Singapura untuk mengajar menteri-menteri pegawai-pegawai Malaysia. Mudah senang gitulah. Dia akan bawa Lembaga Perumahan Singapura, Housing Development Board, lembaga pembangunan perumahan di Singapura, nak bawa masuk ke Malaysia ni, nak ajar pegawai-pegawai di Malaysia ni lagu mana nak buat perumahan untuk rakyat Malaysia. Kita tahulah di Singapura tu perumahan lagu mana. Dari segi harga, dari segi pembayaran, dari segi yuran dan sebagainya. Dia nak bawa, nak terapkan di sini. Kerana bagi DAP, kiblat dia adalah Singapura. Dia nak bawa supaya kerajaan iktiraf sijil yang dipanggil UEC. Sijil yang berdasarkan kepada silibus daripada Taiwan dan juga daripada China. Dia nak bawa sijil ini supaya menjadi syarat untuk membolehkan masuk IPTA, bukan IPTS, Institut Pengajian Tinggi Awam. Ini universiti-universiti kita ni. Nak bagi boleh, padahal pengajaran dia pengantar pun bukan bahasa Melayu. Ni cikgu-cikgu tahulah, cikgu Suh tahulah semua ni. Dah, cikgu-cikgu macam mana UEC ni. Ini agenda DAP yang akan dibawa walaupun mereka tidak memegang banyak menteri. Tetapi sebagaimana saya sebut tadi, DAP ada 41 kerusi. DAP tarik, jatuh kerajaan PH. Jadi mereka akan tekan kerajaan ini supaya kerajaan memenuhi apa yang ada di dalam perancangan DAP itu. Bukan saja di Pulau Pinang, mungkin mereka desak supaya di Selangor pun lepas ini mereka akan mendapat kerusi yang lebih dan seumpamanya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi pentas ceramah penerangan kita yang kita akan adakan di seluruh negara akan menyeru, menyedarkan kepada rakyat mengenai keadaan yang berlaku dalam negara kita. Jangan kita duduk sedap. Jangan kita duduk sedap. Dia akan terus main peranan dan kerajaan yang ada dengan Perdana Menteri yang ada ini tidak akan mampu untuk menyekat pihak-pihak tertentu menjayakan agenda mereka untuk menjadikan Malaysia ini bukan lagi ketuanan Melayu tapi ketuanan Malaysia. Apa maksudnya tuan-tuan? Slogan DAP adalah Malaysian Malaysia. Maknanya bukan Melayu lagi dah, tapi Malaysia. Malaysia ni dia sebut tidak ada bezanya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam, orang Sikh,
sama belaka. Ini yang akan dibuat oleh DAP. Lim Kit Siang kata Malaysia tidak boleh lagi ada ketuanan Melayu, sepatutnya ada ketuanan Malaysia. Inilah agenda mereka. Kita nak sedarkan rakyat kita, supaya jangan saja kita yang masih hidup ini berputih mata, anak cucu kita di masa akan datang akan hilang tanah tumpah darah ini. Inilah seriusnya perjuangan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Kita amat serius untuk menyelamatkan keadaan, menyelamatkan negara, menyelamatkan bangsa dan agama kita, negara kita daripada jatuh ke tangan mereka yang tidak sepatutnya. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan pada masa Nabi itu mesti orang Quraisy. Adakah itu bermaksud perkauman? Tidak. Nabi sebut kepimpinan satu-satu negara mesti dipimpin, ditadbir oleh kumpulan terbesar dalam negara itu. So di Malaysia yang terbesar adalah orang Melayu, orang Islam, di samping bangsa-bangsa lain. Sudah tentulah kita perlu menerajui kerajaan yang ada di peringkat persekutuan, apatah lagi di peringkat negeri-negeri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program ini, supaya kita terus memberikan penerangan kepada rakyat dan juga perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Rakyat akan terus menyokong kita. Gelombang yang ada PRU15 Parlimen bawah ini, insya-Allah akan terus kekal memberikan kemenangan kepada perjuangan yang bersih dan stabil ini. InsyaAllah mudah-mudahan program kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.